persen okey, lain tu tak boleh masuk. Cuba lagi lain siapa lagi? Pilih 129 Okey. 706. 706. Ni grup-grup yang letter ni sama yang tak lepas ni. Kenapa? Dalam database. Doktor kalau pakai kod, masuk pakai kod. Tak dengar. Apa dia? Kalau masuk pakai kod meeting. My team ni selain daripada saya share link, saya masukkan juga guna cara masukkan email pelajar. Link sekarang dia boleh masukkan pakai kod juga. Dia pakai. Kalau tekan link tadi yang saya share dekat Telegram boleh masuk kan? Boleh. Boleh. Yang saya share link dekat Telegram tu, untuk sementara ni sebagai guest pakai yang tu. Nanti yang lain ni saya detect macam mana. Kenapa tak boleh nak key in dalam ni. Okey, ada lagi yang belum masuk? Ataupun satu kaedah lagi, cuba request saya akan admit. Boleh tak? Okey, contoh dekat sini Dah ni dah ramai ni 49 orang. Dah hampir sebahagian besar dah lepas masuk dah ni. Yang masuk menerusi guest tadi siapa ni? Siti Zafra. Siti Zafra ada masalah email siswa. Siti Zafra ada. Farah Adeline. Ada doktor. Awak punya email siswa ada masalah kan? Tak boleh access. Tak boleh. Mana yang saya tengok dekat guest ni tadi 2 orang. Ni orang ketiga. Basirah Fazil. Tak boleh juga? Tadi dah bagi tahu dah email tadi. Tak boleh. 3 orang. Mana ada 3 orang ni yang tak boleh masuk? Daripada 48. Saya tak boleh. Okey. Apa dia? Salam. Ya. Okey. Syahmin ni saya... Okey, cuba request juga. Saya try admit macam tadi tu. Boleh request je. Salam pun tak boleh dia. Try lagi sekali. Salam. Tak boleh banyak bersalam lah. P. Salam apa? P127 793. Boleh juga salam. Cuba request salam. Request nak masuk. Kat mana request tu? Tanya kawan yang buat nak request macam mana daripada site pelajar. Macam mana nak request? Ada, cuba bantu salam. Macam mana nak request? Okey, kalau by email pun boleh. Cuba pergi kat email saya. Okey, saya ada type. Boleh baca? Salam boleh baca tak email saya dekat chatting tu? Boleh, salam? Boleh. Okey. Cuba send dekat request tu untuk email. Lepas tu saya cuba reply dekat email. Reply kat email lah. Dekat ni tak ada lagi. Okey, dekat luar sana bergema bunyi apa? Aircraft. Mereka sedang buat latihan untuk persiapan Merdeka Day. Saya duduk dekat Bangi ni tak jauh juga daripada airport ni, dalam setengah jam. Tapi bunyi aircraft sekarang ni dia buat latihan terbang rendah. Kan?
Tahun ni sambutan di mana cikgu? Adik-adik? Putrajaya. Putrajaya. Okey, jadi Putrajaya dengan Bangi ni tak jauh. So bergema kat luar tu bunyi kapal terbang. Padahal kawasan ni jauh daripada bunyi kapal terbang tu. Ni nak lagi berapa hari ni? Hari ni dah 28, lagi 3 hari. Okey. Okey, Syamin request nak masuk. Saya dah admit. Okay. Boleh masuk Syamin? Data saya dah ada ke dalam tu. Saya tak nampak saya punya. Nampak Saya lagi? tak boleh masuk. So, saya try add dekat members ni sekejap. Sekali lagi. Boleh tak? Kadang-kadang dia lama sikit ambil masa, dia dah boleh. P12 berapa tadi? 127 127 Okay. 878. 878. Tak boleh juga. Doktor saya pun tak dapat cakap ni. Boleh juga. Okey, sekejap. Okay, saya Tadi macam 45 orang je. Sebab tengok dah 49 dalam tu. You ada 55 ke 50 AP? P127 Okey. 967. Tak boleh. Kalau tak boleh, selalunya masalah pada email. Sebab majoriti boleh masuk tu. Malam pun sama juga. Set UKM. Waiting. Doktor saya pun tak ada. Doktor saya tak ada. Boleh tak? Okay, try lagi. Suang. Member. Tak apa, kita settlekan benda ni penting. Kalau tidak, nanti anda tak boleh nak access apa-apa pun dalam My Teams. Yang khusus saya ni. P127 Okay. 940. Boleh. Tak apa. Doktor saya pun tak boleh juga. Boleh juga. Sir, kenapa saya punya masih dalam gas Masih dalam gas ni. Sekejap. Saya try approve. Kadang-kadang dia waiting dekat lobby. Dekat gas. Siti seorang je. Siti Zafira ni. Syamin tadi. Amin tadi. Ni tak lepas lagi. Ini saya dah open dah. Ada 50 orang. Tak apa, nanti waktu break kelas tengah hari, siapa yang belum dapat lepas masuk menggunakan secara automatik, maklumkan saya balik dekat last class. Dekat dalam pukul 12.30 je kita berhenti. Boleh? Boleh Saya start dengan discussion. Okey, tadi saya janji dengan anda sebelum dismiss kelas, saya bagi sedikit maklumat tentang diri saya lah. Nama saya Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman. Nak ingat nama saya senang je. Ingat Jasmi, hanya saya. Jas tu hanya, mi tu saya. Jasmi kan. Kawan-kawan saya yang sing Bengali ada nama Jaswan. Jaswan Singh. Jas tu hanya, one tu satu. Hanya satu. Okay, saya Jasmi kan. Okay. Saya berkhidmat dalam sektor pendidikan ni bermula tahun 94 sampai 98 sebagai guru di Sekolah Tong Fatimah Johor Bahru. Selepas tu saya selesai master saya di UTM Skudai. Saya dapat tawaran sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan tahun 1998 hinggalah hari ini. So total 4 tahun di sekolah, 25 tahun di universiti, dah 29 tahun. Tahun depan cukup 30. Kalau nak ambil pencen yang saya sebut tadi, pencen minimum 30, dah boleh dah apply tahun depan. Tapi saya sign kontrak sampai umur 60, maksimum 60. Tapi boleh break pun kan. Tengok macam mana. Kalau tak ada apa-apa masalah, seronok mengajar dan tak ada masalah kesihatan, okey je sampai 60.
tapi my wife dia nak ambil 56. Dia kata dah cukup lah. Dah pakai grade 54, dah pergi haji, dah apa semua dah ada, rehat lah kan. Yang saya kata fenomena rakan-rakan dia ramai pun berhenti awal dalam sektor pendidikan. Walaupun mereka ni dah jadi guru cemerlang dan sebagainya. Tapi jangan jadi apa? Jangan jadi demoralize pada anda yang bakal menjadi bakal guru. Jangan tengok orang lain dah pencen awak lah. Mak, orang lain pencen, aku baru nak start mengajar. Kan? Lomah kaki kan. Jangan. Itu mereka dah habis dia punya part mereka. Berkhidmat untuk negara. Anda sebagai ni bakal generasi yang menyambung wadah perjuangan guru-guru. Teruskan kerjaya tersebut. Kan? Sebab guru adalah segala-galanya. Betul tak? Guru adalah segala-galanya. Kan? Kenapa guru adalah segala-galanya? Bagi pandangan. Guru adalah segalanya. Itu hashtag selalu dikena kepada guru. Bukan pada polis, bukan pada askar, bukan pada doktor. Tapi bila sebut guru adalah segala-galanya. Sebab apa? Orang yang bertanggungjawab mengeluarkan dan mengasah. Orang yang bertanggungjawab mengeluarkan. Dia production lah kan? Production, and dia produce, and then dia asah, and then dia maintain untuk menjadi orang yang berguna lah. Itu satu pandangan. Kan? Sebab di sekolah nanti, anda lah akan jadi guru, anda akan jadi magistrate, anda akan jadi doktor, anda akan jadi gardener, anda akan jadi apa lagi? Babysitter. Anda akan jadi parents. Anda akan jadi apa lagi? Jadi driver. Macam-macam kerja anda kat sekolah nanti. Itulah dia panggil guru adalah segala-galanya. Kan? Jadi itulah satu kejayaan mulia. Mana nak cari anda masuk satu hari anda akan orang ucap selamat pada anda tak kurang daripada 100 kali. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar cikgu? Mesti orang tegur. Kalau anda pegawai di sektor kerajaan, masuk office, kadang dalam office tu ada 5 orang. Kan? Ada 7 orang. Ada 10 orang. Dia bagi Assalamualaikum sekali je. Tapi pelajar, kalau satu hari anda mengajar 5 set kelas, satu kelas ada 40 orang, darablah dengan 5 kelas. 4 kali 5, 200 orang baru ucap selamat. Ucap salam sejahtera pada anda. Itulah keberkatan menjadi seorang guru. Kan? Sentiasa didoakan oleh anak murid. Okey. Jadi di Fakulti Pendidikan UKM saya mengajar multimedia in education, lebih kepada penyediaan teaching aids ataupun bahan bantu mengajar pada bakal-bakal guru kan, daripada latest high tech sekarang ni termasuk penggunaan AR, augmented reality, artificial teknologi, semua saya akan share lah dengan pelajar-pelajar lain. Okey, ada pelajar tanya kenapa ada pangkat Lieutenant Colonel di depan dengan Profesor Madya. Lieutenant Colonel sebab saya seperti yang saya ceritakan tadi dengan Iqmal, saya memang join kadet pelapis UKM tahun 89 as a cadet. Tahun 92 Iqmal commission 92. Kamu dah ada belum masa tu? 92 kan? Saya tengah berenang saya. Berenang dalam perut. Dengan perut kan. Tak tahu dunia kat mana lagi. Tahun 92 saya dah tauliah sebagai lieutenant muda di Universiti Melaya. Dan daripada situ saya join siri 501 di Johor Bahru. Sebab saya mengajar di JB 4 tahun. Itulah unit saya Laskar Wataniah. Bila dapat tawaran jadi pensyarah universiti, saya join Palapis Universiti. Sampai hari ini saya diangkat sebagai Timbalan Komandan Palapis UKM. Sepatutnya sekarang ni berada di Universiti Utara Malaysia bersama kadet saya untuk Dewan Tauliah pada 9 September ni. Tetapi saya buat CEO sekarang. saya buat CEO lah. Dia di Palapis dia panggil TK, Timbalan Komandan. Kalau nak Chancellor dia panggil Komandan. Saya kenal tak ada. Okey. Saya kursus dalam Laskar Wataniah ni saya dah habis pergi dah semua maksimum. Jadi bolehlah share sedikit pengalaman dengan pelajar, kadet dan sebagainya. Okey, di universiti juga saya sebagai pengarah pusat kesatria. Di bawah saya organize ada 5 pasukan beruniform. Palapis, Suksis, Sispa, Bulan Sabit Merah dan Pengangkat Kelana Siswa. Jadi besok bila anda jadi cikgu,
Kalau ada masa, bawalah pelajar buat lawatan ke UKM. Saya tunggu anda di Pusat Kesatria. Ramai rakan-rakan yang menjadi pengetua pentadbir kat sekolah bawa pelajar-pelajar mereka. Datang sekali 4-5 bas. Melawat, tengok kadet buat latihan, tengok pameran dan sebagainya. Itu salah satu daripada motivasi, suntikkan semangat pada mereka. Kan? Sebab ada pelajar, mereka perform dekat outdoor. Dalam kelas mereka monyok je kan. Tak boleh hadam apa cikgu mengajar secara akademik. Tapi kat luar dia lah hebat, dia lah hero. Dia boleh jadi lead kat luar. Aktiviti-aktiviti lasak sebab dia minat kat situ. Okey. Jadi dalam sukan seperti saya share tadi, saya memang atlet daripada sekolah sampai universiti. Sukan mengkhusus dalam 2, badminton dengan bola tampar. Sampai sekarang saya cuma pegang satu saja, badminton. Sebab saya dah letak jawatan sebagai pengurus bola tampar UKM. Selepas tamat 2014 champion saya berhenti. Cukuplah bagi orang lain. Tapi sekarang ni badminton pun kena berhenti sebab injury. Tadi saya ada beritahukan nak share sedikit. Sebab kita ada doktor kat situ tadi, Dr. Mahfuz kan. Apa yang ni mungkin boleh jadi apa ni? Jadi pengalaman. Ni dia, ni yang saya kena. Ni dipanggil Achilles tendon. Dr. Mahfuz, belajar ni tak dulu? Mahfuz ada tak? Ada. Nampak tak apa yang saya paparkan kat skrin? Ya. Nampak? Ya ke kamu nampak tu? Ke kat mana-mana? Bawah pokok ke mana? Ya, nampak. Okey Achilles tendon ni urat yang di belakang buku lali ni. Zaman Empire Greek, Empire Rome dulu, mereka potong tendon ni pada tahanan-tahanan ataupun askar yang nak cuba melarikan diri daripada pemerintah dan sebagainya, mereka potong kan supaya askar tu tak melarikan diri. Betul lah Dr. Mahfuz? Ya, betul. Achilles ni kalau putus memang kita tak boleh nak berjalan kan, apa lagi nak melompat. Dia macam tongkat basikal stand tu ataupun tongkat motor yang tak ada spring kan. Tongkat ada tapi dia long life sebab spring dia tak ada, spring dia tak berfungsi. Itulah contoh Achilles tendon ni. So itulah pengalaman mengerikan pada saya kena ni 9 jahitan kena operation. So 2 bulan duduk. Ni kalau siapa yang boleh tengok lah, yang jadi doktor macam Dr. Mahfuz tak ada masalah lah. Dr. Mahfuz sempat tak operate ni? Ataupun terlibat banyak pembantu? Banyak kali ya. Jadi anda dalam grup ni bertuah dan beruntung dapat rujuk pada satu doktor yang tahu dalam selok-belok bidang ni. Okey, ini cerita 2 bulan lepas lah. Sekarang ni saya dah tak perlu pakai wheelchair, tapi masih lagi dalam proses MC lah. Nasib baik ada online, so saya boleh buat kelas secara online dengan anda semua. Okay, sekarang ni dalam proses buat fisioterapi. Seminggu sekali pergi ke Hospital Universiti Kebangsaan untuk rawatan exercise dan fisio. Okey, itu sedikit perkongsian lah kat situ. Lagi apa lagi nak tanya? Okey, family dah berkahwin, isteri setakat ni seorang. Tak nak jadi abang macam abang Tesla, belum ada keberanian lagi. Kan? Sekarang ni trending abang Tesla kan? Betul tak? Tahu tak cerita abang Tesla? Tak tahu? Ikmam tahu abang Tesla? Ikmam? Kahwin 2. Tahu tapi letak tepi saya. Letak tepi. Apa yang special sampai jadi trending, sampai orang like beratus ribu? Dia jujur saya. Dia jujur kan. Lepas solat jemaah dengan isteri dia kan, dia gentleman kan. Dia cakap dengan isteri dia nak kahwin lagi, dalam berapa jam lagi dia nak kahwin 2. Dia harap isteri dia terima, reda. Yang memeranjatkan netizen apa? Yang memeranjatkan netizen. Isteri dia?
Isteri dia setuju. Isteri dia setuju. Peluk suami dia. Reda, tak apalah bang. Teruskan kan. Jadi itulah hakikatnya. Sebenarnya apa? Orang perempuan. Ini orang perempuan Kalau terlalu mendesak, terlalu argue dan sebagainya, dikuatiri boleh apa? Tergelincir akidah. Sebab apa? Perkara berkaitan dengan talak ni benda yang halal, yang dibenarkan agama Islam. Kan? Tetapi bila dia jadi satu pertikaian, satu pergaduhan, akhirnya boleh menyebabkan apa? Dia tak percaya benda ni Allah kata boleh. Tapi itulah orang perempuan, bila orang lelaki kata macam tu, dia akan jawab apa? Alah, nak kahwin barulah cerita bab agama. Kan? Jadi itulah hakikat dia. Tapi kalau wanita yang cukup tarbiyah, sebenarnya dia reda. Kan? Tapi dapat pula perempuan yang macam tu, suami pula yang tak berani. Kan? Ramai yang tak dapat perempuan tu tapi cuba berani. Akhirnya ada yang terlingkup, ada yang bercerai-berai dan sebagainya. Okey, itu sebenarnya jodoh dan sebagainya Allah punya kuasa. Okey, apa lagi saya nak share tadi? Okey, bini 1, anak ada 6, 4 dah bekerja, 1 dah berkahwin, 1 lagi akan kahwin bulan 10 nanti. Yang kecil tingkatan 5. Okey, rumah saya di Bandar Baru Bangi. Kalau anda datang ke Bandar Baru Bangi, siapa biasa datang Bandar Baru Bangi? Biasa datang? Bandar Baru Bangi ni terkenal dengan apa? Bandar Baru Bangi terkenal dengan apa? Muti Baju Raya. Bangi gateway. Baju Raya. Okey, Bandar Baru Bangi ni bukan saja terkenal sebagai Center of Education. Kenapa dia gelar Center of Education? Dekat Bangi ni banyak institusi pengajian, pusat-pusat pembelajaran banyak. Ada UKM, ada GMI, ada MFI, ada Politek, terlalu banyak. Bila banyak pusat-pusat pembelajaran, ramai pensyarah, staff universiti, kolej dan sebagainya duduk di Bandar Baru Bangi. Itu dipanggil Center of Learning. Bangi juga terkenal sebagai apa? Center of Food. Makanan. Kan? Nak makan apa saja daripada pantai timur, pantai barat, utara, selatan, semua ada daripada Bangi. Kan? Setakat nak makan nasi belauk ke, nak makan nasi daging Kelantan ke, ganu ke, semua ada dekat Bangi ni. Tak ada masalah. Kan? Lepas tu apa? Bangi terkenal sebagai apa? Center of Fashion. Kan? Pusat fashion. Ramai artis-artis buka butik di Bandar Baru Bangi. Kan? Bila musim perayaan memang jam crank lah Bangi ni. Orang Bangi pun terpaksa keluar nak beli barang kan. Sebab Bangi je tumpuan. Sebab dia datang satu family datang nak makan, datang nak beli barang sekaligus. Contoh dekat Station 15. Kan? Kat situ segala-galanya ada. Dekat Bangi Evo, dekat Uptown, segala-galanya ada. Jadi saya sekali datang Bangi, pergilah tempat-tempat tersebut. Macam mana orang pergi ke Pasar Khadijah kan, nak makan, lepas tu nak beli barang. Macam orang pergi ke Pasar Payang kan, orang nak makan, lepas tu nak beli barang. Okey, so saya nak mula dengan proforma dulu. Okey, proforma khusus. Proforma Alright. Boleh nampak dekat skrin performa? Boleh, sir. Boleh Okey. Boleh, sir. Salam. Mana salam? Ya, doktor. Okey, baca dekat skrin ni apa awak nampak ni? Kod kursus CJE 5042. Semua ke? Baca yang sinopsis. Okey. Kursus ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar mengaplikasikan pelbagai aspek berkaitan kemahiran pengajaran secara bersemuka dan atas talian, pengurusan bilik darjah secara fizikal maupun maya, dan penggunaan kaedah penilaian hasil pembelajaran yang tepat berdasarkan bidang pengkhususan pelajar. Kursus ini memberi fokus kepada pelaksanaan sesi simulasi pengajaran mikro,
yang menekankan pengintegrasian semua kemahiran mikro berteraskan pendekatan pengajaran, perpusatkan pelajar serta sesi simulasi pengajaran makro yang mementingkan elemen penjajaran kurikulum dan pengajaran bagi menjamin proses pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Di akhir kursus ini, pelajar dijangkakan dapat mendemonstrasikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kepelbagaian pelajar dan ketersediaan teknologi pendidikan. Okey. Kalau tengok dekat nama dia tu, mikro dan makro. Kan? Hampir-hampir sama. Beza I dengan A saja. Mikro selalu merujuk pada benda yang kecil. Benda yang kecil, yang jumlah sedikit. Seperti kita belajar ekonomi mikro dengan makro. Kan? So kalau makro lawan dia mikro lah. Makro yang besar. Jadi kursus ni memfokus kepada apa? Kemahiran bakal-bakal guru untuk mengajar, mengintegrasikan dengan teori, dengan kaedah, dengan method, dengan teaching aids, dengan pengalaman dan juga isu-isu semasa, environment dan sebagainya. Jadi pengajaran mikro ni adalah satu kursus nak melatih anda semua bagaimana nak membuat persiapan diri ke arah menjadi seorang bakal guru yang mengajar, tak kira lah di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, bagaimana nak apply ilmu-ilmu pendidikan yang anda telah pelajari di universiti dalam program diploma pendidikan. Contoh, anda walaupun pelajar background pendidikan Islam, anda akan belajar juga psikologi pendidikan. Kan? Anda background pelajar sains, anda juga kena belajar tentang IT. Macam mana nak implementation kan ICT dalam PMP. Okay? Jadi semua ilmu-ilmu tu penting untuk dibekalkan kepada bakal guru supaya anda boleh berdaya saing dalam dunia pendidikan yang banyak perubahan daripada zaman saya menjadi guru hinggalah hari ini. Banyak perubahan, terutama sekarang ni lebih fokus kepada apa? Kepada penggunaan teknologi dalam pengajaran. Okay? Jadi kat situ disebut apa? Secara bersemuka. Yang bersemuka ni yang face to face. Okay? Saya mengajar di tahun lepas di kursus yang sama, mikro dan makro ni di KK. Tahun lepas dia masih lagi boleh buat perjumpaan secara face to face. Ada di hotel di KK dan mereka sewa ballroom untuk buat classroom, duduk di hotel tapi mengajar di UMS, Universiti Malaysia Sabah. Okay. Jadi sekarang ni tukar mood kepada online. Sebenarnya ada apa? Ada advantage dengan disadvantage mengajar secara online dan sebagainya. Kalau mengajar secara bersemuka, kita tak ada masalah dari segi apa? Internet slow, kan? Tiba-tiba wifi terputus, tiba-tiba data habis, macam kes yang hari ni tak boleh masuk line dan sebagainya, contoh. Advantage online, kita boleh rakam, pertemuan tersebut. So kalau pelajar terlepas nak salin nota, terlepas nak masuk kelas secara penuh, kan? Sebab ada pelajar yang mesej minta keluar awal sedikit, ada yang kena macam semalam, ada yang kena hadir program sekolah yang mana guru ganti tu, kan? Ada yang nak minta excuse sebab ada nak kahwin, semalam ada pengantin rupanya. Sekejap, semalam ke? Hari Sabtu berapa bulan? 26. Dia kata, boleh tak saya nak minta tolong dengan Prof? Kata apa dia? Sebenarnya saya dah tak boleh elak dah. Memang kami dah decide dua-dua kahwin pada 26 bulan. Tak sangka pula kelas kami start 26 bulan. Jadi macam mana? Saya kata, saya kena test dulu. Kalau lulus saya punya soalan ni boleh SQ pergi nikah. Bagi apa soalan dia, Prof? Soalan dia, sebutkan rukun-rukun nikah. Dia tak boleh jawab. Dia punya excited nak kahwin, dia jadi blur. Saya kata, awak ni macam mana ni? Benda basic ni, nak kahwin. Dia gelak. Saya tak boleh fikir masa ni. Saya banyak fikir benda lain, kata.
Okey. Saya bagi hint je. Nak kahwin, rukun nikah, kena ada pasangan lelaki dan pasangan wanita. Pengantin lelaki, pengantin wanita beragama Islam. Oh, baru dia dapat idea. Okey. Dah dapat. Lepas tu kena ada saksi, kan? Lepas tu kena ada apa lagi? Wali. Lepas tu kena ada apa lagi? Ijab dan kabul. Oh, Betul. tengok Jadi kita pun sama. Dia jadi cikgu besok. Dalam keadaan selesa, mungkin kita boleh berfikir secara normal. Kan? Tapi bila dalam keadaan kita stres, kita terdesak, ada kalanya kita buat pertimbangan yang tak wajar. Itu penting. Lepas tu tentera sentiasa dilatih apa? Mental dia kena torture. Sebab dia tak nak tentera ni kena hack sekaja, dah angkat tangan, serah senjata, bagi map, beritahu location, peluru kat mana, gudang senjata semua beritahu bulat-bulat. Hancur satu tim kan. Dia kena defend dulu sampai dah tak boleh sangat apa saja, barulah buat keputusan terakhir. Cikgu pun sama. So, itulah pengantin hari 2 hari lepas. Satu kelas gelak kan dia kan nak kahwin. Okeylah. Saya kata pergi kahwin. Kahwin tu penting. Kan? Kahwin tu kalau terutama yang lelaki. Salam nak kahwin, salam. Belum. Okey, ni tips untuk orang yang belum kahwin. Masa kita nak diijab kabul tu, masa tu final syaitan goda kita. Final. Sebab apa syaitan goda kita? Syaitan dia dah berazam, dia nak lekakan umat Islam, dia nak lalaikan umat Islam, termasuk langgar segala sunah-sunah. Kahwin tu sunah, Rasulullah kan? Kalau lelaki tu bujang, dia lagi suka. Ni kawan kita ni. Kan? Kalau orang dah kahwin, dia lain sikit. Dia fikir isteri, dia fikir anak kan. Jadi dia cuba goda. Sebab tu orang nak akad nikah, ada dapat bahagian masing-masing. Ada yang dapat 8 kali je. Ada yang 2-3 kali. Kan? Ada yang 5 sampai 10 kali pun ada. Jadi cara dia paling selamat apa? Ambil wuduk. Kan? Ambil wuduk nak nikah. Syaitan masa tu nak goda kita pun, kita ada perisai kita. Kalau tidak, dia akan tiup kat telinga kita ni. Alah, postpone je nikah ni. Banyak lagi perempuan lain. Macam-macam. Kan? Jadi, kita kena lawan dia tu. Kita kena selawat. Kita kena apa? Kita kena mengucap. Kita kena zikir. Ini benda-benda yang kadang-kadang orang tak sampaikan pada bakal-bakal pengantin. Pengantin dia syok je, dia suka je. Macam cikgu tadi tu lah. Dia seronok je. Sampai rukun nikah pun lupa. Kan? Jadi, itulah bendanya. Yang lain-lain pun samalah. Yang perempuan ni kurang sikit. Kalau lelaki kadang-kadang Tok Kadi, dia ni suka mengusik kan? Tok Kadi. Kan? Dia bagi soalan-soalan cepu emas. Sampai gigil, sampai gagap tak boleh nak jawab. Padahal benda tu simple je dalam kehidupan dia. Kan? Cuba bacakan doa mandi wajib. Tak terkeluar nak cakap benda tu. Padahal takkan ada ni semua hidup tak pernah mandi wajib. Kan? Kawan-kawan ni dia mungkin pernah mimpi, contoh. Tapi takkanlah nak jadi pengantin tak pernah mandi wajib. Something wrong. Apa hukum, ustazah dalam ni, apa hukum kalau mandi wajib tak sah? Salam ustaz ke? Bukan kan? Sign kan? Yang lain walaupun bukan ustaz, walaupun baru nak start, apa hukum dia? Tak dengar. Mute. Apa hukum dia? Mandi wajib tak sah. Dia rasa dia mandi dah okey dah, tapi rupanya tak betul dia mandi selama ni. Apa hukum dia? Dosa satu hal. Apa lagi? Ibadah tak sah lah. Ibadat yang lain dibuat tu semua tak sah lah. Dia solat, dia puasa, tak sah. Itu bahaya. Benda tu kecil je, mandi wajib. Tapi efek dia besar. Bayangkan kalau dia mandi wajib tak sah, orang yang dah berkahwin, lepas tu dia bersama dengan isteri dia, hukum dia jadi berterusan. Kan? Sebab tu Tok Kadi tu dia bukan test IQ, tapi kurang-kurang benda tu menjadi satu iktibar dan pengajaran. Rupanya betul pengantin tu tak tahu.
Dia modern smart. Dia belajar kat luar negara, duduk lama dekat Rusia ke kat Moskow ke. Lama sangat kan. Tapi dia tak praktis pun benda tu semua. Kan? Macam Syahruhan lah, bahaya. Dia kata di Islam tapi dia tak praktis pun Islam kan. Itu bahaya dia. Okey. Jadi dalam pelajaran ni, dalam subjek micro teaching ni, itulah perkara-perkara yang anda akan apa? Anda akan terapkan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Okey. Pertama ada secara fizikal tamaya menggunakan kaedah penilaian dan juga menggunakan apa? Pengkhususan pelajar. Sebab tu saya tanya tadi seorang demi seorang, apa pengkhususan anda? Kan? Jadi kita dalam grup ni adalah multi skill, multitask. Ramai daripada background yang berbeza kan. Okey, kursus ni memberi fokus kepada pelaksanaan sesi simulasi jam mikro yang menekan jam. Okey, sebab tu nanti saya akan terangkan bagaimana kursus ni dinilai pada anda. Kan? Yang mana penting kan dari segi pemakan. Saya akan sebut sekejap lagi. Kita kalau nak mudah ingat penilaian dia 442. 442 tu digunakan dalam mana? 442. Ejen kimia 442. Selain daripada kimia, 442 ni kat mana? Dalam game Bola. itu formasi 442. 442, striker 4, midfield 4, defend 2. Zaman saya dulu daripada sekolah rendah, cikgu ni dia suka pakai 424. Dia kenapa total jadi 10? Sebab campur goalkeeper satu jadi 11 player. Kan? Kalau 424 dia nak apa? Striker strong, midfield 2 orang pun tak apa, boleh backup. Defend dia nak strong 4. Dia pakai 424. Ada yang pakai 433. Kan? Terpulang. Itu semua taktikal. Itu semua strategi. Tapi untuk kursus ni anda ingat 442. 4 tugasan individu RPH 40%. 40% yang kedua tugasan kumpulan RPH. 20% adalah kepada refleksi. Kejap lagi saya akan detailkan. Okey. Baik. Okey. Yang ni pun saya akan share dalam folder tu nanti. Ni tadi saya sebut 442. Sekarang ni saya akan pergi detailkan benda tu Okey, setakat pro forma ada soalan sebelum saya pergi kepada penilaian khusus ni. Pro forma okey, clear? Clear Okey. Okey. So bagaimana kursus ni dinilai dan bagaimana anda nak skor untuk dapat grade A ke? Grade A daripada berapa? 80 hingga 100 kan? Nak dapat grade B, grade A minus ke? B plus, B ataupun B minus? Dekat sinilah anda kena beri tumpuan. Okay, tadi saya kata 40% pertama adalah untuk tugasan individu. 40%. Don't worry, saya akan tunjukkan contoh-contoh bagaimana penyediaan RPH untuk individu dengan RPH untuk kumpulan. Anda akan boleh akses benda ni semua dalam My Teams. Okey, di mana untuk pertemuan akan datang. Bila kita jumpa lagi pada cuti sekolah bulan 12 Disember. Bulan Disember nanti pertemuan yang kedua untuk kursus ni, barulah anda akan present tugasan yang saya beritahu sekarang. So don't worry. Anda ada masa lebih kurang hampir 2 bulan setengah untuk menyiapkan benda ni. Satu proses yang panjang tetapi dia boleh jadi pendek kalau kita amalkan kerja bertangguh. Jangan bertangguh. Biar buat satu hari anda tulis satu paragraf, dua ayat tapi ada progress. Hari-hari ada. Bukalah laptop sekejap. Tengok tugasan. Kalau anda buat last minute bukan tak boleh. Boleh siap. Tapi last minute tentulah hasil dia tak sama dengan orang buat hari-hari dan mengikut progres dia. Okay. So, RPH pertama, anda pilihlah apa saja tajuk yang berkaitan dengan bidang awak, bidang cikgu semua. Buat konten pengajaran dia selama 15 minit saja. Okay, 15 minit saja. Yang mana RPH anda, demonstrasi anda mengajar tu akan dinilai oleh seorang rakan yang anda pilih secara rawak. Macam mana rakan anda nak nilai? Kejap lagi saya terangkan dia punya
dia punya rubrik dia. Apa yang rakan anda perlu nilai berdasarkan pada borang rubrik ni. Sekejap lagi saya akan terangkan. Okey, sekarang ni saya nak terangkan yang tugasan pertama dulu, 40%. Ada soalan 40% untuk tugasan individu? Semua orang kena buat? Ada nak tanya? Clear? Yang tugasan individu ni kena buat presentation sahaja ke ataupun kena buat presentation dan report sekali, sir? Report dia bukan report macam anda buat essay. Report dia lebih kepada format RPH, rancangan pengajaran. Nanti saya sertakan dia punya format dia macam mana. Anda cuma edit, masukkan, sesuaikan dengan tajuk subjek yang anda pilih dengan anda punya gerak kerja dia. Okay. Alright. Okay, kita pergi pada tugasan kumpulan. 40% juga. Okay, di mana anda akan berada dalam satu kumpulan. Okay, saya akan setkan kumpulan anda. Setkan kumpulan anda sebab saya perlu cepat benda ni, kalau tidak nanti akan mengambil masa. Dekat grup tadi saya dah post tak anda punya kumpulan tadi? Ada senarai nama tak? Tak ada eh? Sekejap. Kerja. Okey, senarai pelajar. Okay, kalau tak ada saya forward yang ni. Grup, sir. Ya. Grup dah ada, sir. Grup dah ada? Kita pakai grup yang kelas sebelum ni. Mana remain group tu lah ya? Ya. Okey, cantik. Lagi senang. Okey. Anda kekal dalam kumpulan yang anda ada tu. Tak kisah anda background multi skill dalam kumpulan tu. Dalam tugasan kumpulan, anda akan buat satu RPH juga. Tetapi dalam bentuk grouping, di mana dalam konten dia tu, saya pun akan letak contoh tu. Kali ni 30 minit. Tadi ya. Sorry mencelah. Grup berapa orang, sir? Sebab yang kita dah buat 7 orang satu grup. Oh, yang ni 5. Oh, kena 5 eh? Okey, senang je. Orang yang nombor 6 akan buat satu grup baru, dan orang yang nombor 7 pun akan buat satu grup baru. Oh. Boleh? Okey. Atau kalau anda nak rombak buat balik satu grup yang baru pun boleh, tak ada masalah. Yang penting pukul sebelum pukul 1 ni, lepas habis kelas sebelum pukul 1, bila saya nak senarai nama kumpulan tu, dah boleh post dekat Telegram tu. Kalau kita ada 50, maknanya kita ada 10 kumpulan. 10 kali 5, 50 kan? Kita ada 10 kumpulan. Okey. Boleh? Nanti anda bincanglah sama ada nak kekal orang nombor 1 sampai 5 dalam satu kumpulan. Orang nombor 6 semua daripada setiap cabutan nombor 6 tu tubuhkan satu kumpulan. Begitu juga orang nombor 7 satu kumpulan. Terpulang. Okey. 30 minit saja. Tadi 15 minit untuk individu. Yang ni 30 minit. Di mana dalam masa 30 minit ni semua ahli akan mengajar mengikut subtopik yang dipilih. Contoh, seorang ahli akan mula dengan set induksi. Okey, set induksi. Dalam 2-3 minit dia akan mulakan set induksi. Okey, ahli yang kedua, dia akan mula dengan tajuk kuliah, tajuk kelas apa yang, tajuk subjek apa yang dia nak sampai. Contoh, hari ni pelajar-pelajar semua kita akan belajar tentang piramid makanan. Saya nak semua orang lihat nota yang saya tampal kat depan menggunakan kertas mahjong dan perhatikan raja piramid yang saya lukis. Itu orang nombor 2 punya kerja. Okey, dia akan bercakap dalam paling lama pun 5 minit. Orang ketiga akan masuk pula, dia akan tunjukkan part dia. Contoh, okey, sekarang ni di tangan saya ada bahan batu mengajar tentang piramid makanan. Saya nak seorang wakil daripada kumpulan anda pergi ke depan, labelkan nama jenis-jenis makanan ni mengikut piramid makanan. Okey, habis dia punya part tentang PBM, orang nombor 4 akan masuk pula part dia. Okey, sekarang ni saya akan
buat soalan kuis untuk anda semua. Saya akan edarkan soalan, semua orang akan jawab dalam masa 5 minit soalan kuis. Okay, dia akan handle betul. Orang nombor 5, dia akan buat apa? Sesi penutup contohnya. Okay, sesi penutup ni selalunya guru akan minta feedback daripada pelajar. Okay, pelajar-pelajar sekalian, apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? Kalau dia dapat jawab, maknanya apa? Objektif pengajaran kamu ini tercapai. Kalau dia tak boleh jawab, kamu akan minta pelajar lain bantu. Okey, pelajar lain, siapa boleh bantu cikgu? Apa yang kamu dah belajar hari ni? Oh, pelajar lain jawab. Kita dah belajar tentang piramid makanan, yang mana benda ni sangat bagus dengan kepada kesihatan kita, contohnya. Selain daripada makanan-makanan sunnah yang sepatutnya yang kita dapat praktis dalam kehidupan kita. Contoh dia jawab. Okey, maknanya kalau pelajar boleh jawab macam tu, kita rasa apa? Objektif pengajaran kita ni telah tercapai itu. So, cukup untuk satu kumpulan present dia punya RPH dan dia punya demonstrasi sebagai apa? Sebagai tenaga pengajar ataupun guru pada hari itu. Okey, ada soalan tentang tu? Doktor, saya nak tanya yang bahagian tugasan individu tu, yang 15 minit tu, adakah 15 minit? Yelah, dia tulis 15 minit. Siagnasi hingga penutup ke macam? Okey, anda buat satu yang complete RPH individu tu. Apa yang dikatakan complete bermula dengan set induksi, permulaan, pengembangan dan penutup. Itu complete untuk menulis RPH. Tapi untuk genapkan masa 15 minit, anda boleh pilih dalam sepanjang yang lengkap tu anda nak tackle bab yang mana, part yang mana. Kalau anda nak tackle bab part introduction, anda tumpu kat situ. Kalau nak tumpu pada sesi pengembangan, ada sesi perbincangan, pembentangan pelajar sebagainya, anda ambil bab tu. Tapi 15 minit je. Tujuan micro teaching ni ialah untuk melihat apa? Melihat soft skill. Soft skill dari segi communication skill dengan dari segi apa? Dari segi level of confidence guru. Kan? Kalau zaman saya dulu belajar, kita panggil micro teaching ni, kita kena mengajar dalam small group. Ada 10 orang dalam tu, small group. Jadi pensyarah dapat detect, pelajar ni sebab kumpulan kecil, pelajar ni kelemahan dia apa? Dia tidak dapat, dia kurang fasih bertutur contohnya. Pensyarah ni dapat detect, pelajar ni dia kelihatan gugup. Pensyarah ni dapat detect, pelajar ni kurang kreatif. Dia stereotip saja. Dia banyak mengajar tengok nota. Jadi cikgu ni dia kena free, open pada public. Dia tak boleh kejap-kejap ni macam pembaca berita sekarang ni. Baca berita sekarang ni dekat tangan sentiasa ada handphone kan. Dia akan tengok nota. Itu baca berita lain. Dia sampaikan maklumat. Guru ni mengajar, mendidik lain pendekatan dia. Okey. Yang tanya tadi, clear tak soalan tu? Jawapan tu. Okey. Kalau clear, saya teruskan lagi. Dan 20% lagi datang daripada apa? Datang daripada refleksi. Okey, refleksi ni maknanya anda akan membuat satu komen ataupun menulis semula apa perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan anda dalam sesi pengajaran. Sebab tu dalam kita menulis RPH dalam buku masa kita praktikal nanti ataupun teaching practice nanti, di bahagian bawah sekali tu ada satu ruangan untuk tulis apa? Self-reflective. Apa maksud self-reflective? Self-reflective maksud dia apa? Refleksi diri. Refleksi diri ataupun penilaian kendiri. Ramai yang abaikan aspek tu. Sebenarnya benda tu penting. Dia ada ruangan ulasan pensyarah, ulasan penyelia. Dekat bawah tu dia ada perkataan apa? Penilaian kendiri, self-reflective. Self-reflective ni cikgu kena tulis setiap kali lepas habis cikgu mengajar, cikgu kena tulis
pengajaran hari ini tidak dapat mencapai objektif kerana pelajar tidak memberi kerjasama sepanjang guru mengajar. Itu saya reflektif. Supaya bila next teaching kita masuk kelas yang sama, kita boleh tengok balik. Oh, kelas ni Tori tak dapat habis lah mengajar sebab pelajar masa tu lost control. Jadi saya kena repeat tajuk ni supaya pelajar betul-betul faham. Itu guna saya reflektif tu. Kan? Contoh lain, pengajaran hari ni tercapai objektif kerana pelajar yang gagal sebelum ni dalam subjek ni pun dapat menjawab soalan dengan baik. Kita buat self reflektif. Sebenarnya banyak kita boleh tulis dekat self reflektif tu. Contoh yang lain, pengajaran hari ini terganggu kerana semua pelajar dikendaki pergi ke Dewan untuk mendengar ceramah AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Kita kena tulis kat situ. Cikgu dah plan nak mengajar, tiba-tiba ada announcement, semua pelajar kena pergi ke Dewan. Kan? Jadi itu tugas cikgu tulis. Jadi dalam menulis refleksi pun sama. Kan? Cikgu kenalah tulis dengan ayat yang dalam bentuk paragraf, bukan ayat point macam saya sebut tadi. Kan? Dalam bentuk paragraf, tidak lebih daripada minimum tidak kurang daripada 500 pasal perkataan. Saya tunjukkan contoh kat sini. Supaya cikgu dapat gambaran lah. Okay? Tentang perkara tersebut. Okey, saya pergi pada refleksi lah. Saya riba yang belakang. Refleksi. Contoh. Ni pelajar yang lepas saya ambil satu contoh untuk kamu boleh nampak gambaran dia. Nampak tak dekat skrin apa yang saya highlightkan sekarang? Nampak? Nampak ke tak? Nampak. Kena respon. Saya takut saya cakap seorang diri. Line tak okey ke, anda tak dengar ke? Respon. Okey, ni pelajaran yang tulis. Refleksi individu dalam pelaksanaan pengajaran. Kekuatan, apa strength dia? Saya berupaya menguasai topik pelajaran dan berjaya menyampaikan dengan baik dan lancar. Itu dia punya strength dia, kekuatan. Okey, kelemahan, dia guna kaedah apa? Dia nyatakan komunikasi yang dia guna. Okey. So ini contoh saya akan share benda ni dekat folder nanti. Don't worry, saya akan share ni sebagai guideline. Bukan anda copy paste saja. Anda akan jadi guideline. Apa sebenarnya yang nak masukkan dalam refleksi. Teknik penyalahan yang diguna, dia pun masuk penggunaan BBM. Anda boleh gunakan guideline ni. Dia punya sub topik ni anda boleh buat sama. Boleh ambil sama apa yang dia tulis sebagai refleksi. Tapi dia punya konten penulisan tu gunalah ayat sendiri. Okay, guna ayat sendiri. Jadi ini satu contoh yang lengkap lah penulisan dia. Tadi dia tengok semua aspek kelebihan. Kan dia highlightkan kelemahan. Okey, selepas menonton rakaman saya mengetahui bahawa kemahiran pengurusan masa dan pengurusan kelas saya boleh dipentingkan lagi. Maknanya apa? Dia seronok mengajar, kadang-kadang dia terlepas masa. Kadang-kadang boleh jadi bergaduh benda ni. Walaupun benda ni kecil je, kan? Sebab dia terlupa. Dekat luar cikgu dah tunggu dia. Cikgu kelas yang berikutnya dah tunggu kat luar 3-4 minit cikgu tu dah berdiri kat koridor, kan? Cikgu tu saja tak munculkan diri, dia berdiri jauh sikit daripada ni. Cikgu dalam kelas ingat cikgu belum datang lagi. Ini berlaku biasa, kan? Kalau kena yang okey. Kalau kena yang marah sampai bila guru dia mengungut benda ni, kan. Okey So dia cadangkan apa bentuk penambahbaikan yang dia akan lakukan pada masa-masa yang akan datang. So ini contoh dengan rujukan sekali dia masukkan. Okey, ini contoh penulisan yang baik dari segi refleksi. Okey, nampak tak idea tu? Cikgu. Okey? Boleh Boleh. Alright. So itu contoh dari refleksi, semua saya akan share. Dari segi tugasan individu RPH pun saya share lah satu mungkin satu saya boleh highlightkan kat sini. Ni cikgu Jadi yang cikgu tanya tadi nak buat penulisan yang macam mana. Ni saya tunjukkan contoh daripada kulit ke kulit. Okey, ni muka hadapan yang dihantar oleh pelajar. Pelajar tu sertakan juga dekat sini, nampak? Dia sertakan juga Google Drive untuk saya semak. Ni dia punya RPH dia cikgu. Yang saya kata format dah ada. Cikgu cuma sesuaikan dengan subjek cikgu, dengan perancangan cikgu nak mengajar menggunakan gerak kerja yang macam mana, cikgu rancang lah.
Tapi guideline yang sebelah kiri ni semua cikgu boleh guna. Okey. Jadi yang ini ialah apa? Dia punya aktiviti dia yang saya kata tadi, dia bermula dengan set induksi, dia ada permulaan dan dia ada pengembangan. Ini dalam bahagian aktiviti. Macam mana cikgu tu rancang. Memang benda ni akan makan masa lebih daripada 15 minit, tapi yang saya nak nilai anda hanya 15 minit saja. Bagaimana benda tu anda praktiskan, kan? Okey. Ini contoh penulisan format yang dia dah buat lengkap sampai penutup. Okey. Dia share juga video dia mengajar. Kalau kita klik kat situ, pergi tak dekat video tu. Okey, contoh aktif lagi tak? Aktif lagi. Cikgu akan kurang-kurang. So contoh video ni saya akan upload dekat my team untuk rujukan. Bila saya post saja bila saya post saja contoh RPN ni, automatik dia dalam link tu dia dah sertakan sekali pelajar ni. Anda boleh tengok terus macam mana saya tunjukkan kat skrin sekarang. Jadi kita teruskan. Kita akan belajar bab seterusnya adalah bab 3, nutrisi makanan. Ni budak-budak Sabah yang saya sebut tadi, budak KK. Kamu tengok dekat sini. Ini adalah objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, selepas habis kamu belajar, kamu akan dapat mengingat kembali pengetahuan 7 jenis sumber nutrisi makanan. Selepas tu, kamu dapat menerangkan fungsi dan kepentingan setiap nutrisi makanan. Dan yang ketiga, kamu dapat mengaplikasikan pengetahuan terhadap nutrisi ini untuk menerangkan apa contoh makanan seimbang dalam tugasan seterusnya. Okey, cikgu mau kamu tengok video ni. Okey, perhatikan apa yang berlaku kepada mereka ni. Okey. Tengok tahun 2017, 2019, 2023. Okey. Boleh nampak kan? Boleh, cikgu. Okey. Okey. Ini yang dibuat oleh pelajar set di Kota Kinabalu tentang RPH individu. Okey, saya yang pelajar tadi tanya adakah video tu dapat tengok sekali, betul kan? Nanti bila saya post dekat folder my team nanti, semua anda boleh tengok ni dengan yang dia sertakan link sekali ni semua kan, dengan BBM semua anda boleh tengok. Don't worry. Ini contoh dia, anda boleh tengok. Okey, selepas tu sertifikasi ini ulasan kat bahagian individu tu. Saya nak highlightkan juga satu benda yang berkaitan dengan rubrik tadi kan, sebab tadi ada nampak kena buat penilaian kan. So anda akan lantik seorang rakan untuk menilai apa yang anda mengajar individu tu kan. Okey, ini contoh pelajar dinilai Tahira binti Zainun. Pelajar menilai dicari seorang kawan dia Nur Rafika Yasmin Osman. Nanti dia akan rotate. Lepas tu Rafika pula mengajar, Tahira pula menilai. Okey, borang yang saya sebut tadi, yang saya highlightkan, ni borang dia. Biasa guna rubrik tak, cikgu? Apa fungsi rubrik? Menilai. Buat penilaian. Rubrik itu memang buat penilaian. Rubrik ni satu guideline, satu manual macam mana kita nak tahu kategori seseorang dalam kumpulan mana, dalam grade mana. Dengan skor yang didapat. Contoh yang sebelah kiri sekali perkara ni adalah berkaitan dengan benda-benda yang kita nak nilai. Kan? Contoh yang pertama kita nak nilai dari segi kaedah pengajaran yang dia guna.
dia guna kaedah simulasi ke, dia guna kaedah problem solving ke, dia guna kaedah discussion, group discussion ke, dia guna kaedah lakonan ke, dia guna kaedah soal jawab ke, apa saja tak salah, tak ada satu pun kaedah yang salah. Tetapi kita nak nilai dia. Kalau kita nak bagi dia markah dia dia dapat maksimum, contoh dia dapat 4, ada tak kriteria yang dia guna dalam kaedah tu unsur ini, iaitu kaedah pengajaran sangat berkesan dan sangat menggalakkan pelajar. Kalau dalam suasana kelas tu kita observe pelajar kawan kita tadi, suasana ceria, pelajar sangat proaktif, pelajar sangat tak henti-henti angkat tangan nak jawab soalan cikgu, sangat hidup suasana tu. Yang itu dikatakan kaedah pengajaran yang berkesan. Dan dia dapat 4/4 markah dia. Grade yang paling tinggi. Tapi kalau kita tengok kelas tu macam lemau je kan. Tak ada feedback yang baik daripada pelajar. Pelajar pun macam kita tak boleh kontrol dia tak nak beri kerjasama dan sebagainya. So markah dia mungkin boleh jadi 1, iaitu kaedah pengajaran tidak berkesan dan tidak menggalakkan pembelajaran. Mungkin boleh jadi 2, kaedah pengajaran kurang berkesan dan kurang menggalakkan pembelajaran. Jadi kita tengok apa kriteria yang sesuai dengan rakan kita mengajar tadi yang dia boleh. Itu baru kaedah pengajaran. Kita tengok komunikasi dia pula lepas tu macam mana. Dia ni bahasa dia lancar, jelas sebagainya, kita boleh dah bagi dia 4. Kan? Kalau kita dengar dia ni macam tak apa clear sebutan dia. Kan? Jadi kita boleh pilih grade mana yang sesuai, skor mana yang sesuai untuk dia. Begitulah seterusnya sampailah kepada penggunaan BBM, pelaksanaan aktiviti, sampailah part yang akhir sekali, rubrik tu ialah berkaitan dengan kandungan, penguasaan kandungan. Penguasaan kandungan maknanya sejauh mana dia mastery dalam topik tersebut. Kan? Ada cikgu walaupun dia mengajar matematik, ada part yang dia tak berapa suka. Maknanya dia tak expert sangat. Dia kena tanya cikgu panitia lain. Kan? Dia expert dalam part ni. Cikgu lain pula refer dia kalau expert dalam topik contohnya gradient keturunan. Orang lain tak expert bantu contoh. Jadi kita akan tengok semua, markah maksimum yang dia boleh dapat ialah 40/40. Kan? Full mark kalau skor dia tinggi. Kalau tidak, berapa yang kamu dah total, itulah markah yang dia dapat dalam sesi penilaian rubrik yang 40% tadi. Ada soalan setakat tu, cikgu? Clear? Boleh? Prof. Ya. Kan kalau partner tu, dia memang kan satu grup ada 5 orang. Contohnya kita boleh je lah ambil siapa-siapa je kan untuk jadi partner kita. Siapa-siapa yang boleh. Mana yang free untuk ada untuk menilai kita lah kan. Ya. Kalau jiran sebelah rumah kita tu bukan grup kita pun, kita nak minta tolong dia nilai kita pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Oh maksudnya family pun boleh ke? Apa dia? Family ni ada nombor metrik kan? Okay, Prof. Aduh, itu invalid respondent. Dia tak dikira sebagai pelajar. Tapi kalau nak gunakan adik kakak sebagai pelajar berlakon, boleh. Kan? Kamu nak buat online, nak buat video kat rumah, nak mengajar, ambillah sekejap anak saudara ke apa benda yang sesuai lah dengan tahap umur dan juga konten nak mengajar. Itu boleh. Tapi nak minta dia jadi penilai, baik dia menilai dekat dalam kelambu je. Bagi aku 40 ke 40. Kan? Aku tulis je benda kau tulis. Boleh lah macam tu kan. Cari yang ada nombor per lah. Nombor pelajar yang ambil diploma pendidikan. Okey, itu contoh. Ya, itu contoh individu. Saya nak tunjukkan contoh tugasan kumpulan pula. Supaya anda nampak idea. Saya akan post benda ni semua sekejap lagi. Don't worry. Okay. Ini contoh dari kulit ke kulit. Anda pun buatkan benda yang sama supaya kemas anda punya ni. Ni kulit hadapan pengantaran assignment. Okay, tengok ni pelajar mana? Pelajar kampus Kota Kinabalu. Ni last year punya, semester 2, bukan last year, yang lepas kohort yang sebelum ni. Okay, ni format dia. Format ni pun saya akan attachkan juga dekat Camfolio. Dekat My Teams.
Anda sesuaikan dengan topik anda. Okay, ini adalah dia punya step by step dia. Bermula daripada set induksi yang saya cakap tadi. Bahagikan tugas-tugas ini, pembentangan ataupun demonstrasi pengajaran pada ahli-ahli dalam kumpulan. Okay, supaya semua orang dapat dinilai dari segi penyampaian, dari segi communication skill dan semua orang akan bergila-gila. Okay. Okay, dan selepas anda buat RPH tu, okay, selepas penutup tu, last sekali anda buat justifikasi kenapa anda pilih kaedah yang anda ambil tu dalam PMP anda. Sebab semua orang akan pilih apa saja kaedah. Semua kaedah boleh digunakan dalam PMP. Yang saya sebut tadi kaedah kan. So, inilah dia punya contoh report ataupun penulisan tambahan mengantar tugasan kumpulan yang dianggap sempurna. Fact. Okey. Ada soalan sebelum saya pergi pada part lain? Ini semua saya sebut tadi dan nak senang ingat, ni saya sebut tadi. Apa dia saya sebut formasi tadi, cikgu? Formasi apa? 4-4-2. 4-4-2. Kan? 4-4-2. 40%, 20%. 4-4-2. Alright. So, ingat tu saja. Yang untungnya apa? Yang untungnya kostum ni tak ada apa? Tak ada quiz. Tak ada quiz, tak ada exam. Betul-betul perlukan komitmen anda sebagai pengajar, individu dan kumpulan serta kemahiran menulis refleksi. So, the choice is yours nak dapat markah yang mana. Okey. Dah 12.30. Okey. Saya perlukan list nama kumpulan sekarang. Anda post dekat Telegram. Boleh tak? Tengah create sir. Tengah final kan? Kita tarik daripada nombor 6 dengan nombor 7. Okey, buat 1 2 3 4 5 satu grup, 1 2 3 satu grup sampai berapa? 10 kumpulan. Pada masa yang sama saya check sekali lagi sementara nak tunggu nama tu siap. Sebab nama tu penting. Saya nak buat aktiviti untuk petang ni 2.30 punya aktiviti. Cuba lagi sekali yang tadi nama ada masalah tadi P129 129 706. Dah boleh lah? Ya, betul. Saya baru sign up. Patutlah. Itulah saya kata kalau orang lain boleh, maknanya bukan sistem punya problem, mesti individu punya problem. Okey, Nomi dah lepas. Macam mana nak sign up Tanya Nomi. Okey, P 123 123 309. Masih ada masalah lagi. Sign up kat mana? Tanya Nomi sebab site daripada pelajar saya tak boleh nak nampak. Okey, orang lain 12 1 tak dengar, serentak ni 5 orang sekali cakap. Boleh 12 1278 56. Dah boleh? Anis tak boleh. Kes tadi Masih lagi lah dia keluar nama orang lain lah. Saya ada sign in. Sekejap. Saya capture, saya snapshot nombor ni. Nanti saya try tanya dekat penyelaras di Camsheet tu, Cik Imran, kenapa benda ni berlaku. Patutnya tak berlaku ni. Sama ada budak Anis ni tersilap accept bila dia daftar tu, dia tak perasan nombor orang lain tapi dia terima, dia accept. Jadi atas nama dia sekarang ni. Patutnya kalau saya type 56 belakang tu dia tak keluar 56 punya 55 punya ni, dia akan keluar 56 ni. Okey, nanti ingatkan saya. Siapa nama awak tadi? Anis Syahira. Okey. Yang tadi Anis juga kan? Anis Supira. Okey. Nanti awak PM saya, mesej saya, ingatkan saya benda ni. Okey, orang lain P apa? P127 981 981. 981. Masih lagi tak boleh.
Okey, orang lain lagi? P122. 1, 2? 1, 2? 1, 2, 7. Putus lah. Putus suara kamu. 1, 2? 1, 2, 7. 8, 7. 8? 2, 7. 8, 2, 7. Tak boleh Lagi, lain? 1, 2, 7. Okey. 9, 4, 4. Boleh? Dah masuk dah. Okey, lagi. 1, 2, 7. 8, 7. P1, 2, 7, 8. 7, 6. 1, 2, 7, 8. 7, 6. 7, 6. Tak kena, terputus. Okey, Azra ada. Terima kasih. Alright, dah settle. Ada dah boleh. Ada lagi? 13, 08, 13. P13, 08, 13. 17. 13. 13. Okey. Ya. Azid, ada? Okey, terima kasih Atul. Okey, boleh dah settle lagi? Lagi? P128. 128. 023. 023. Tak boleh. Lain? Dah, okey. P1, 2. Ada lagi? Ada. P1. P1, 2, 7. 9, 6, 7. 9, 6, 7. Tak boleh. P127 940. 940. Boleh? Nona Nadira. Yang tak boleh tu cuba tanya kawan yang boleh. Kenapa Mumi tak boleh? Sebab daripada start pelajar saya tak tahu apa masalah dia. Betul, try saya. P? P123. 309. 3 ke 7? 309. Okey. Boleh? Raihan? Okey. Kasih doktor. Sebaik Belah Raihan. Tak boleh nyanyi yang satu lagu ke Belah Raihan. Lagi? Lagi? Best. P1, 2. Tak dengar? P12. P12 99. Okey. Lagi? P12 99 33. Tak boleh. Okey, tak apa. Kalau tak boleh nanti try lagi sampai jadi. Dah hantar tak nama tadi? Belum Ya. Micro. Belum hantar? Belum siap Malik, belum Malik? Try doktor saya. Try. Okey. Imam tengah buat tu. Okey. P127. 127. Tak apa. 793. 793. Sir, selingan sikit saya boleh Boleh. Okey, saya ada post dalam grup WhatsApp tu, set 13. Jadi WhatsApp ke Telegram? Bukan sir, ni yang WhatsApp tu sebab dah ada sheet yang listing grup sebelum ni. So nampak ada yang dah edit. So minta tolong siapa yang tengah edit tu tolong copy paste lah kawan-kawan kita tu buat form tu, tarik je nombor 5 6 tu buat grup baru. Okay, thanks sir. Okay. So dah siap dalam WhatsApp tu, post dekat Telegram. Okay. Ada lagi ke tadi? Okay. Kalau tak ada, saya nak tunjuk contoh kat mana
kat mana anda boleh akses bahan yang saya sebut tadi Okey, saya dah siapkan folder ni. Boleh nampak tak dekat skrin saya sekarang? Nampak? Nampak Okey, saya dah letak saya dah create beberapa folder ni. Saya akan tunjuk contoh. Saya hantar bahan yang saya demo tunjukkan pada anda tadi. Anda boleh akses nanti siapa yang dah boleh masuk kat My Team Contoh dekat, kalau nak tengok contoh refleksi macam mana nak tulis refleksi, sekarang saya upload dekat situ. Okey, saya upload dekat folder refleksi tu. Okey, lepas ni anda boleh jadikan sebagai sumber rujukan anda lah. Okey, ada 1, 2, 3, 4 bahan kat situ saya dah masukkan. Alright. Jadi boleh tengok. Seterusnya saya akan upload. Saya akan upload contoh tugasan individu Proforma saya dah hantar dulu. Okey, proforma pun dah ada. Apa yang terlepas saya terangkan pasal proforma tadi boleh tengok kat situ kat folder proforma. Sekarang ni dekat tugasan individu. Okey. Okay, ada 3 file saya dah upload dekat tugasan individu. Boleh tengok contoh pelajar-pelajar ni, termasuk rubrik. Macam mana nak tulis rubrik tu saya post juga kat situ. Okay. Doktor? Ya. Boleh try saya punya? Invite. Kejap. Sekejap, saya nak habiskan satu lagi ni, yang tugasan kumpulan lah, saya nak upload sekejap Okey. Okey, tugasan kumpulan pun saya dah masukkan kat situ. Jadi boleh tengok contoh 3-3 tu, 4-4-2 tadi tu semua dah ada bahan kat situ. Boleh tengok anytime kat situ. Alright ni contoh dia. Sekejap lagi saya akan masukkan lecture notes kat sini. Sebab dia berkaitan dengan aktiviti kita untuk petang ni Okey, tadi yang nak masukkan nama apa dia? P127 878. Okey, Badaria, dah boleh dah. Doktor? Ya. Cuba sekali lagi. Boleh. P12. Lagi? P12. Dah. 7856. 7856. Okey. 7856. Baru muncul kat bawah ni. Kan? Yang Anis Syahira ni kan? Macam mana boleh dapat pula? Kamu buat apa? Saya sign up sekali lagi. Saya cuba sign up sekali lagi. So yang lain pun sama jugalah. Cuba buat macam Anis buat. Ada lagi? Nak cuba? Saya punya, Sir. Okey. Saya P127 981. Okey, Syamin. Okey, boleh dah. Dah settle Syamin. Right. Lagi? Ada? P129. Ya. P129 411. Tak ada, Mek. Kena sign up. Sebab saya cuba sign up guna email siswa tak boleh. Memang dia kena sign up guna email siswa. Dia tak boleh email private. Tak jadi email private. Yahoo ke Gmail ke apa semua reject.
Memang pakai email private ke sebelum ni? Email lah sama pencen pun tak boleh. Pakai email siswa tak jadi. Email siswa tak jadi? Tak boleh nak sign up. Dia kata cannot sign up with organize school email. Sebelum ni pakai My Teams sign up, okey lepas? Lepas. Kena cuba lagi, mungkin lepas ni kena restart balik komputer tu, laptop tu. Kadang-kadang boleh kaedah tu. Kena banyak kali cuba macam-macam cara. Kena banyak tanya kawan. Okey. Okey, lain ada lagi? Doktor. 127. B127. 967. 67. Okey, dah boleh dah. Atika. Baik. Dia tulis apa? You are not authorized. Kenapa ni? Nampak tak dekat skrin, Atika? Nampak. Kenapa dia kata something wrong? Something went wrong dekat you punya ni? Ya, retry. Retry pun tak mau juga. Macam dah boleh dah tu. Okey, lepas tu. Cuba check My Team, boleh tak? Keadaan line itu, line kat tempat awak ke, tempat saya ke. Okey, line okey . Saya nak tengok selain nama tu dah ada tak? Belum lagi. Okey, tak apa. Kalau belum ada selain nama tu, saya nak sebelum kelas start 2.30 ni, kalau dapat tengok tu lagi bagus. Sebab dia macam ni. Petang ni pukul 2.30, okey, sampai pukul 6.30, saya rancang aktiviti pembentangan setiap kumpulan mengikut slide yang saya akan beri sekejap lagi. Anda tak payah buat apa-apa slide baru, hanya kuasai slide yang saya akan bagi by group dan semua orang akan participate, ambil bahagian dalam pembentangan. Satu kumpulan akan bentang selama 20 minit sahaja mengikut slide yang saya beri. Clear tak benda tu? Okey, objektif dia, tujuan dia buat aktiviti ni ialah supaya saya dapat detect dari awal sebelum anda dilepaskan ke latihan mengajar, dari segi communication skill, dari segi kelancaran penguasaan bahasa, dari segi kefasihan dan kepetahan, dan juga kemahiran summarize, meringkaskan bahan yang diberi. Itu dua kemahiran yang saya nak tengok petang ni. Okey, sebagai contoh, saya akan upload sekejap lagi senarai tajuk-tajuk yang saya cakap tadi. Okey, kat sini ada 15 tajuk. Okey, ada 15 tajuk. Saya akan mulakan dengan tajuk nombor 1. Petang ni 2.30 saya akan mula dulu. Pukul 3 baru kumpulan pertama akan present . Okey. Mula daripada tajuk nombor 2 akan dimulakan oleh kumpulan yang terakhir daftar dalam grup tu. Contoh, ada kumpulan nombor 10. Nombor 10 akan ambil tajuk nombor 2. Kumpulan nombor 9 akan ambil tajuk nombor 3. Nombor 8 akan ambil tajuk nombor 4. Begitulah seterusnya sampai kumpulan yang 1 akan ambil tajuk nombor 11. Dia terbalik ke bawah Yes, terbalik. Terbalik dari bawah. Sebab selalunya orang yang kumpulan pertama saja dia akan jadi pembentang pertama. Sekarang ni saya tukar. Orang yang kumpulan terakhir akan jadi pembentang pertama. Okey. So, semua slide ni dah ready untuk deliver saja, untuk anda sampaikan. Contoh, siapa yang buat tajuk tentang pengurusan PDPC, pengajaran dan pemudahcaraan contohnya. Saya akan mulakan petang ni dulu. So, slide kat sini dah ada. Okey. Slide ni tak sama banyak. Ada 40 slide, ada 60 slide. So, salah satu daripada tugas anda selain daripada communication skill ialah ringkaskan slide ni kepada
slide-slide yang penting saja untuk disampaikan dalam masa 20 minit. Tak semua anda akan highlightkan. Pilih mana yang poin-poin penting yang anda rasa anda nak kena share dengan pendengar lain. Sebab tu waktu rehat ni bincang dalam kumpulan tajuk yang diberi kepada kumpulan anda. Okey, saya akan upload sekarang tajuk tersebut. Okey. Okey, saya akan letak dekat folder lecture notes ni. Okey, folder lecture note Tak apa, saya letak semua sekali 15 topik kat situ sebagai extra knowledge yang anda boleh baca untuk tambah ilmu sebagai bakal guru nanti ya. Okey, tajuk nombor 1 jangan kacau. Saya akan explain pada anda untuk pembukaan petang ni pukul 2.30. Saya akan minta seorang pengacara, Cikgu Ikmam. Rasa? Ya, petang ni kamu bertugas sebagai pengacara. Tugas kamu senang saja. Jemput kumpulan untuk memulakan pembentangan. Kumpulan berikutnya get ready. Pembentang ambil masa 20 minit untuk setiap orang dalam kumpulan tu berbicara, menyampaikan kuliah petang ni. Lepas tu cukup 20 minit, habis tak habis berhenti. Stopkan dia. Terima Sebab kalau semua patuhi peraturan tu, kita akan stop kelas kita sebelum pukul 6.30 dan malam anda akan buat perbincangan dalam kumpulan anda. Tak ada kelas malam. Buat perbincangan dalam kumpulan anda, persiapan untuk tugasan individu dan kumpulan. Okey. Terima ganti sir. Alright. So malam ni siapa yang ada tahlil, ada mesej kat saya, ada tahlil arwah, ada saudara mara mak bapak meninggal, boleh teruskan. Okey, saya dah upload kat situ. So lepas ni kumpulan boleh tengok, boleh pilih, boleh ambil, boleh bincang dengan ahli kumpulan masing-masing, bersiap sedia untuk petang ni. Dan satu peluang yang saya buka, kalau katalah ada kumpulan volunteer nak bentang dulu pun dipersilakan, dibenarkan. Okey. And soalan sebelum dismiss? Everything clear? Permission to ease sir. Alright. So saya tunjukkan cara pada anda macam mana saya boleh detect attendance anda kat sini Okay, partisipan supaya anda nampak rekod keluar masuk anda. Anda left group, anda masuk group, semua saya dapat detect kat sini. Itulah lebihnya My Teams berbanding dengan Zoom tadi. 12.44. Okey, saya tengok kat sini. Download. Okey, 12.44. Ni dia. Ni dia, anda punya attendance ada kat situ. Saya akan post dekat Telegram. Senarai nama anda boleh tengok kat situ. Okey, contoh dia. Buka. Siap. Terlibat. Okay, direct buka kat sini okey tak? Saya akan copy kat sini. Close. Okay. Tak boleh buka serentak Excel ni banyak-banyak. Okey, ni contoh dia. Saya post sekali lagi dekat tu. Orang pertama kali, anak Melayu pertama masuk post ni, Dalila Alia. Betul Dalila? Pukul 8.28 dia dah masuk. Bukan pukul 8.28, ni bulan. Yang pukul 11 tadi, yang pukul 8.30 tadi kita pakai Zoom kan. Saya tak boleh record sebab kena ada penyala record. Alia masuk pukul 11.05 tadi. Betul Alia?
Betul doktor. Lepas tu yang lain tu Nomi keluar lah, lepas tu Nomi masuk balik lah, lepas tu Nomi keluar. Ini bukan dia sengaja ni, ini mungkin masalah line dan sebagainya. Ataupun dia sakit perut ke, dia nak masak Maggi ke, semua ada record left and join kat sini Okay, so ini bukti kehadiran kamu. Saya akan copy benda ni masuk dekat kamu punya group. Sekejap seminit lagi saya nak dismisskan kelas. Okay, dekat group KB 13. Attendance tak ada lagi. Okay. Attendance. Okay, paste. Alright, sudah ada record dekat situ. Dekat sini, kenapa tak boleh tadi dekat Telegram? Katanya tak ada masalah di Telegram ni. Dah boleh buka tak? Okay, Telegram pun boleh buka kan? Kalau anda buka Telegram nak check anda punya nama ada tak dalam senarai kehadiran tadi, anda boleh check kat situ. Boleh buka tak kat Telegram? Cuba buka Telegram. Tadi tak boleh, ni dah boleh lah. Okay, tekan button ni. Okay, kalau tak ada apa, kita jumpa petang ni 2:30 petang. Okay Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagi link baru 2:30 petang. Okay Alright, jumpa lagi.